Cuba senang je. Tiru contoh saya tu. Buat objektif dulu. Baik. Kawan-kawan pun nak belajar ni dengan Fadila ni. Doktor share slide doktor boleh? Saya pula kena share slide. Aduh. Slide doktor. Okey, mengenal pasti tahap penggunaan classroom dalam meningkatkan prestasi sains sekolah menengah. Itu dah IV dan DV, perasan tak? Oh, ya. Mengenal pasti tahap penggunaan flip classroom. Dah lah. Di kalangan di kalangan sampel tu. Di kalangan pelajar. Di kalangan pelajar. Pelajar sains boleh ke doktor macam tu? Boleh. Di kalangan pelajar sekolah menengah sains. Ke apa di kalangan pelajar sekolah menengah. Kan? Dia punya sampel kan? Okey. Betul. Objektif kedua. Yang kedua mengenal pasti tahap penggunaan strategi pembelajaran aktif dalam pelajar sains sekolah menengah. Okey, boleh. Ataupun kalau lah dalam IV pertama kedua ni dia ada subconstruct, you boleh tukar kepada jenis lah. Kalau macam satu dah tahap kan, satu dah tahap, satu lagi boleh buat jenis. Okey. Jadi kan mengenal pasti jenis tingkah laku sebab dia ada subconstruct, dia ada beberapa jenis kan bawah tu. So boleh buat jenis juga. Tapi yang ni you kena tengok questionnaire nanti macam mana, ada subconstruct ke tak. Okey. Boleh doktor. Tak ada lagi, just general sahaja kat sini. Baru variable baru. Okey. Lepas tu betul. Okey, yang ketiga mengenal pasti hubungan antara flip classroom berdasarkan pembelajaran aktif bagi meningkatkan prestasi sains sekolah menengah. Okey, baru masuk influential. Anak panah tu. Okey, yang keempat mengenal pasti hubungan di antara flip classroom. You tertinggal satu IV tau anak panah ni. You baru buat dah buat yang ni tak buat lagi. Jangan tinggal anak panah kedua. Okey. Mengenal pasti tahap untuk mengenal pasti hubungan di antara pembelajaran aktif bagi meningkatkan prestasi sains sekolah menengah. Hubungan antara pembelajaran aktif dengan prestasi sains murid sekolah menengah. Betul doktor. Boleh. Dua-dua you nak buat hubungan lah. Betul doktor. Okey. Tapi mode B sekurang-kurangnya satu ada pengaruh. So saya cadang untuk keempat you tengok pengaruh active learning terhadap prestasi sains. Okey, boleh doktor. Ataupun you boleh buat active learning tu dengan classroom ni you buat pengaruh. Okey. Yang lagi sesuai flip classroom ya doktor untuk pengaruh. Saya tengok macam tu lah. Okey doktor. Okay. So kalau soalan ganjil tahu dah kan macam mana buat? InsyaAllah doktor. Saya cubalah sebab hipotesis. Call dia sampai dia datang. HA yang pertama terdapat hubungan yang signifikan di antara flip classroom berdasarkan pembelajaran aktif dengan aktif kan? Active learning hubungan. Okey. Hipotesis yang pertama terdapat hubungan yang signifikan di antara pembelajaran aktif dengan prestasi sains sekolah menengah. Okey. Hipotesis ke HA2? HA2 mesti ada signifikan juga kan doktor kan? Terdapat? Terdapat pengaruh yang signifikan di antara flip classroom berdasarkan pembelajaran aktif terhadap prestasi sains sekolah menengah. Okey. Sekarang ni kalau you buat macam tu, dia jadi 3 variable you gabung sekali. Nak gabung 3-3 ke jadi multiple regression? Tak nak lah doktor, nak yang simple je doktor. Kalau simple, flip classroom dengan DB je lah.
Okey, untuk mengenal pasti untuk Terdapat terdapat ada hubungan untuk yang signifikan di antara Flip Classroom dengan prestasi sains sekolah menengah. Yes, follow je Okey. raka konsep. Follow je. Okey. Okey doktor, dah. Dah. Okey, Terima kasih, analisis doktor. datang tak? Analisis datang. Nak tengok Analisis- faham tak? Objektif pertama apa Analisis analisisnya? data. Objektif pertama. Objektif pertama apa? Tadi. Ni kan you tengok tahap kan? Betul doktor. Tahap. You tengok tahap. Okey, Satu tahap pengaruh. apa? Yang satu dengan dia you tengok tahap. So analisis datanya apa? Ni kuanti kan? Saya kuanti doktor. Kuanti. Okey. Kalau tahap analisis datanya apa? Survey ke baru doktor? saja. Survey Buka ke? nota. Buka nota. Slide kan dah ada. Buka. Tengok. Ni mesti tak print nota ni. Ada doktor dalam dalam apa? Dalam dalam file. Buka file tu. Jangan simpan. Dah disimpan dalam file dia buat apa? Buka nota. Boleh buka apa rujukan semua buka. Ni lecture yang keempat kan doktor kan? Bukan. Dia ada slide untuk contoh yang saya bagi konsep objektif. Hipotesis dah, kajian analisis data. Analisis data kalau buat kolerasi boleh ke doktor? Tadi analisis data mesti follow apa? Mesti menjawab apa? Mesti menjawab kita punya objektif, Soalan kajian. Objektif ataupun soalan kajian dan hipotesis. Jadi Okey. follow yang tu. Okey. You punya deskriptif tadi tahap. Saya dah bagi dia tahu jawapan dah deskriptif. Okey. Lepas tu hubungan. Kalau tahap kita buat peratus atau min. Kalau tahap kita buat peratus atau min. Betul. Kalau hubungan kita buat kolerasi. Okey. You ada satu pengaruh tadi. Regression. Kalau pengaruh regression doktor. Okey. Okey, faham tak cara nak buat? Faham doktor. Yalah. Kena Siap rujuk dah. kena rujuk nota dan berulang kali baca. Baru ajar tak sampai 2 jam. Tak boleh doktor sebab dah tua. Sel-sel lambat berhubung. Buat apa? Mudah Doktor dah 40 lebih dah doktor. Dah 40 lebih. Siapa suruh belajar? Itulah. Aduh, silap lah doktor. Silap step. Silap step kan? Tak apa. At least saya dapat jumpa dengan doktor, dapat pengalaman baru hari ni. Jadi tak adalah terkapai-kapai kelemasan. Jadi saya dah dapat idea dah apa yang saya nak buat. Okey, macam ni Fadilah. Benda ni simple je sebenarnya. Dia bukan masalah tua ke, muda ke kan. Benda ni, apabila kita dah letak IV, DV dalam kotak ni, yang lain pun dengar ya. Kita dah letak IV dan DV ni, kita follow yang ni je. Okay? Follow yang ni. Contoh yang saya bagi ni, ya, you all tukar je IV kat sini. Tukar IV, tukar DV. Dah tukar sampel. Dah, ayat sama. Nampak? Saya dah bagi contoh. Okey doktor. Okey. Lepas tu you punya soalan kajian copy paste objektif. You punya hipotesis Alright. paste kan. Analisis saya dah bagi tahu dah contoh ni Tiru je. Ikut. Yang penting follow raka konsep. Jangan reka benda lain pula. Follow je yang ni. Faham? Okey doktor. InsyaAllah doktor. Boleh doktor. Dah jelas dah. Okay. So Fadilah, saya cadang supaya you buat survey saja. Kalau you tak berapa rajin sangat nak buat research ni, okay. Jadi you nak yang senang saja je buat survey. So bila survey dah siap dah you punya objektif tadi, meaning that soalan kajian dah settle, hipotesis pun dah siap you dah buat tadi.
Dan analisis data dah siap. Settle you punya research dah settle sampai chapter 4. Dah clear. Okey, Doktor. Okey, insyaAllah Doktor. Saya cuba tapi questionnaire tu memang kita kena tunjuk pada SV dulu lah kan Doktor kan sebelum kita nak pergi pada sampel. Of course lah. Nanti you ada penyelia, you kena tunjuklah questionnaire pada penyelia. Okay? Okey Doktor. Faham. Right. Okay, Okey, terima kasih Doktor. Sama. Saya tu siapa? Mana tak nampak? Azmira. Azmira. Okey, Azmira. Aku punya, jangan bagi tajuk, bagi IVDV. Okey, IV first saya persekitaran di rumah. Dalam rumah ya. Okay. Lepas tu IV2 pengaruh media sosial. Okey, media sosial. Pengaruh tu dalam objektif ya kita letak. Oh, okey. Lepas tu dia punya TV prestasi anak-anak di sekolah. Boleh ke? Prestasi Anak-anak di sekolah. di sekolah. Okey. Ini kuanti Kuanti, okey. Mesti kita dalam rumah ini ada questionnaire tak? Tiga-tiga ni? Dua ni? Dua ni ada questionnaire tak? Ada. Okey, kalau ada you tengok nanti you punya questionnaire, apa subconstruct dekat persitaran ni? Ada tak subconstruct dia? Maksudnya macam parents income ke macam tu, macam keadaan di rumah macam tu ke? Dia macam ni, bila kita kata persekitaran, dia kan umum kan, persekitaran ni luas maksud dia. So, jadi you kena spesifik tahu apa you nak ukur. Contohnya, okay, persekitaran rumah ni apa, kena senaraikan dekat sini mengikut kepada contohnya A. Yang kedua, apa dia punya ni macam ni. Laptop ni kadang-kadang mengajuk sebab dia overuse daripada pagi kan. Okey, apa katalah A, lepas tu tak payah A lah sebab satu lah senang. Okey, satu subconstruct, satu dua subconstruct contohnya. Apa yang kita ukur dalam persetaran ni, dia lebih spesifik lah. So bila spesifik macam ni, baru you jelas persetaran tu apa maksud dia. Okey. Ya? Daripada questionnaire tu cari, tengok Maksudnya macam selalunya macam sub under persekitaran, macam saya buat persekitaran di rumah kan, dia macam selalunya normally macam berapa banyak sub nak kena ada. Sub tu bukan kita yang decide, bergantung questionnaire yang kita dapat tu. Apa sub yang ada kat situ. Okey. Itu macam saya cakap minggu lepas lah masa saya ajar buat reka konsep kan. Subconstruct itu bukan kita reka, tetapi berdasarkan kepada questionnaire kita. Sebab tu kena ada questionnaire dulu. Kalau orang buat kuanti, kena ada questionnaire dulu. Okay, baru boleh tulis subconstruct ni. Okey. Okey, media sosial, katakanlah adalah subconstruct dia apa-apa kan. Tengoklah apa-apa. Okey. Kalau ada 3 subconstruct. Okey, prestasi. Okey, prestasi terlalu umum. You kena spesifik prestasi apa? Prestasi akademik anak-anak di sekolah. Okey, akademik pun umum sebab ada banyak subjek. Kan, ada banyak subjek kan? Ataupun prestasi akademik, prestasi akademik saya rasa boleh lah. Akademik maknanya you tengok keputusan peperiksaan kan? Ya, betul. Ya? Okey, bila kata prestasi akademik anak di sekolah, siapa you punya sampel kajian? Anak ke ibu bapa? Anak. Kalau anak dia tak jadi prestasi akademik anak kat sini. Prestasi akademik di sekolah lah. Okey. Betul tak? Betul. Kenapa? Okey. Daripada sini baru datang tajuk. Ya? Hubungan di antara persekitaran rumah dan media sosial terhadap prestasi akademik. Sampel siapa? Sampel siapa? Kanak-kanak sekolah rendah. Okey. Saya ulang tajuk. Sebenarnya bila you buat raka konsep automatik you dapat dah tajuk. Okey. Hubungan di antara persekitaran rumah dan media sosial terhadap prestasi akademik murid sekolah rendah. Betul Betul.
Murid sekolah rendah di mana? Di daerah mana? Di Banting. Di Banting Selangor dah. Siapa tajuk? Mbak. Oh. Faham. Faham Okay. Macam ni lah you punya raka konsep tu, tapi lepas tu nanti kena buat objektif buat objektif. Okey. Okay. Okay, siapa lagi nak cuba? Saya doktor. Terima kasih doktor. Saya. Saya tu siapa? Saya Nurul Nasriah. Okay, Nurul. Silakan. Okey. IV saya gaya keibubapaan. Okay. Pertama. IV kedua penggunaan gadget. Ya. Okay, Bibi. DV saya prestasi dalam prestasi murid bermasalah pembelajaran. Okay, prestasi. LD ke? Betul LD. Murid bermasalah pembelajaran. Murid LD lah Ni apa bising macam buka TV cara channel. Okey. Ini kuanti ke? Nurul kuanti ke ni? Saya moksi doktor tapi Nurul? Tak dengar Nurul? Tak dengar. Dia punya ni bising. Okey. You punya kajian kuanti ke kuali? Saya nak buat kuantitatif. Okey, kuanti. Okey. So yang ni okey. You punya sampel kajian okey. So tajuk you akan jadi hubungan antara parenting style dan penggunaan gadget terhadap prestasi murid LD. Ya betul. Okey. Di mana? Itu. Lengkapkan tajuk tu di mana. Okey. Oh maksudnya dekat mana saya nak kaji benda tu? Di daerah mana ke? Pulanglah. Ya Nisa. Right, doktor saya nak tanya, kalau untuk kajian kuantitatif, dia mesti ada, dia mesti ada perkataan hubungan tu ke doktor, ataupun kita ada option lain selain daripada perkataan hubungan tu? Dia bergantung objektif kita. Kalau objektif kita ada hubungan, kita boleh letak tajuk hubungan. Kalau objektif kita buat pengaruh, kita boleh letak tajuk pengaruh. Contohnya pengaruh parenting style dan gadget. Saya letak pengaruh doktor. Okey. Jadi mungkin doktor seorang yang expert. Jadi expert ni maksudnya dah biasa dengan kajian. Jadi dengan melihat IV dan DV saja, doktor boleh mengenal pasti ia adalah kualitatif atau kuantitatif. Boleh share tips macam mana kita nak kenal pasti? Dia pengalaman kerja 20 tahun lebih. Tak boleh nak tantang. Tak boleh nak cakap lah tip. Itu je. Dia macam kita last kita pandai sendirilah. Sebab benda ni tak ada orang boleh ajar sebenarnya. Lepas tu kalau dia tak ada bengkel yang ajar benda macam ni. Dia berdasarkan pengalaman je. Sebab tu orang kata pengalaman tu yang mahal lah. Mahal, betul-betul. Sebab so far yang saya faham yang kuanti ni Yang cara saya buat ni, cara saya ajar you all, cara malas saya katakan. Sebenarnya bukan cara malas sebenarnya. Dia adalah smart way. Cara smart. Ini sebenarnya kaedah yang saya reka sendiri. Nama kaedah yang saya reka ni POSMA. POSMA ni satu kaedah di mana kita tallykan raka konsep objektif soalan kajian hipotesis dengan analisis data tu supaya untuk memastikan supaya apabila masa viva nanti kita tak buat major mistake. Dia tak lari lah. Dia tally je sampai bab 5, satu sampai bab 5. Dan kita tak tidak akan berlaku major mistake. Major mistake ni yang selalu pelajar takut. Kena collect data balik. Kena rombak balik bab 3, bab 4. Itu yang setakat mainnya edit sana edit sini sikit tu biasalah. Kan? Okey. Doktor nak tanya, kalau macam prestasi akademik tu, boleh ke kita spesifik kepada tadika kita? Ke terlalu kecil sangat sampel? Boleh.
Kalau kuali okey. Kalau kuali dia sampel tak ramai. Kalau kuanti tak boleh ya doktor? Kuanti sampel berapa orang? Kalau kata total student 50, kita kena yang saya setahu saya lah, yang saya buat research masters lepas tahun 2006 saya grad, saya dia kata dalam 10% of the sample, 10% of the yang terlibat tu, maksudnya kalau 50, 5 orang lah dia ambil kan. Tak tahulah doktor, saya tidaklah pakar, tetapi yang saya dibagi tahu tu macam tu lah. Dia takut you silap faham ni. Orang yang beritahu tu cakap lain, you faham lain. Okay? Bila kuanti, dia kena ramai. Kalau 5 orang tu kuali. Takut you silap faham. Dia sebenarnya kalau kuanti, kalau 50 jumlah populasi 50 orang tak cukup. Dia mesti 100 ke atas. Dia mesti 100 ke atas. 100 ke atas. Kalau Okay. tak, kita punya keputusan tu tak valid sebab survey ni dia kita kajian ni maknanya nak menjadikan dia valid tu dia perlukan sampel ramai sebab kita tak temu bual sampel. Kita bagi questionnaires. Jadi jawapan sampel tu dia boleh melibatkan error apabila sampel tu terlalu kecil. Okey, jadi berapa 100 ke atas ya doktor sampel? 100 ke atas. Dia ada table of sampling tapi itu nanti akan datang. Saya tak nak ajar malam ni. You all punya rasa konsep pun temu ambil lagi ni. Betulkan yang tu dulu. Jangan fikir pasal sampling, bilangan sampel, itu dah ke depan sangat dah. Itu dah bab 3. So sekarang ni saya tekan you punya ke konsep objektif dulu. Itu you punya tiang. Kalau buat rumah itulah tiangnya. Kalau tiang tu sengit lagi tak boleh buat ikat bata lagi. Itu dah bata dah siling dah tu. Jadi ialah itu yang kita tidak tahu apa yang ialah kita berminat untuk buat kajian dekat tempat kita sendiri kalau boleh kan doktor kan. Boleh tapi kalau 50 populasi tak cukup, maknanya kena cari 2-3 tempat luar lah. Campur luar. Maksudnya nanti tajuk dia akan katakanlah tadika apa kan. Jadi tadika A, tadika B dan tadika C. Macam tu. Tak payah. Just tadika je lah. Tadika di kawasan mana. Macam tu. Prasekolah. Okey. Faham. Kalau Nik nak buat juga dekat tempat kerja tu, boleh buat kuali cukup. Kuali nak kena analyse tu nanti yelah mungkin project paper lebih simple lah kan. Takut di-argue doktor kuali. Argue macam mana? Dia tak ada viva. You moksi kan? Moksi. Buat kuali je lah. Kalau senang, kalau you macam tak ada masa dah nak collect data banyak tempat kan, buat kat tempat kerja, buat kuali je ni. Buat kuali, ambil lah sampel 6-7 orang cukup. Tapi kena elaborate ya doktor kan. Lepas tu kita kena refer banyak literature review kan. Dia macam ni, nanti sen depan ni ambil kelas kaedah penyediaan kualitatif. Nanti lah kelas tu dia akan ajar macam mana nak buat report. Sorry macam lah nak tanya. Saya Azmira yang buat aktiviti di rumah Ivy tadi dengan pengaruh social media. Kalau saya nak buat kualitatif boleh ke? Sebab saya moksi. Boleh. Okey. Bila kualitatif, sama juga you kena cari contoh questionnaire sebab you nak buat soalan temu bual. Soalan temu bual itu mesti yang guided by literature tau. Lepas tu kena dapat pengesahan pakar. Kalau kuanti, you ambil yang dah soalan yang dah standardized, questionnaire dah standardized, tak perlu dah pengesahan pakar. Sebab dia questionnaire tu memang dah disahkan valid dan reliable. Itu kuanti. Tapi kalau kuali kan kita nak buat soalan temu bual sendiri. Tapi soalan temu bual itu kita kena rujuk literature. Apa soalan ditanya dan daripada situ kita adapt. Kita adapt daripada situ dan kita ambil sini sikit kan soalan temu bual tu. Dia berbeza kuanti. Kuanti dia tak boleh ambil sini sikit tak. Dia kena ambil the whole questionnaire. Itu beza.
Okay? Kalau kuali dia boleh ambil literature satu kita ambil lah 2 soalan, literature kedua kita ambil 2 soalan, jadi kita combine dapatlah 8 soalan nak tanya. Itu kuali. Tapi lepas kita dah combine 8 soalan itu, kena dapat pengesahan pakar yang betul-betul itu menjawab soalan kajian kita nanti. So pakar akan mengesahkan. Pakar tu daripada pensyarah yang ada. Mana-mana pensyarah. Tapi doktor itu by interview kan? Kalau yang jawab pada skala tu 1, 2 tak pasti. Itu kuanti kan? Itu lebih mudah kot doktor ya untuk di-analyse kan? Sama je. Tak, dia ada susahnya pakai. Susahnya part lain. Yang kuali ni senangnya sebab soalan tu susahnya mula-mula dia kena cari pakar. Pakar pun bukan susah, dia dekat USI tu ramai, dekat universiti lain pun ramai untuk disahkan. Lepas tu dia kena interview, susahnya dia interview. Mana kalau kuanti tak perlu cari questionnaire tu dah standardized kan, tak perlu cari pakar, tapi susahnya untuk analisis nanti. Gitu. Dia ada susah and cons lah. Sebab tu kalau tanya saya mana yang lagi senang kuali ke kuanti, dia bergantung kepada masalah kajian kita. Kalau kata sampel kita tu memang mudah nak approach, is available kan, senang. Tak kira you buat kuali ke kuanti, tapi kalau you buat tajuk, sampel tu susah nak dapat, you buat kuanti ke kuali, dia akan jadi susah juga. Betul. Ataupun you buat kajian variable you susah, you tak ada questionnaire, nak dapat questionnaire tu susah. Sama ada you buat kuali ke kuanti, dia tetap jadi susah. Masalah kajian you akan menentukan yang mana lebih sesuai dan kat mana yang susah tu kat mana. Setiap kaedah kajian tu ada susahnya. Tetapi jenis kesusahan tu berbeza. Okay. Jadi Nurul dah sudah ya ke? Nak sambung lagi Nurul? Dah. Terima kasih doktor. Saya nak Nurul buat objektif objektif sebelum kajian semua. Dah faham ke ada soalan? Objektif dalam kajian hipotesis tu. Saya dah nampak dah saya punya rangka, saya dah faham nak buat objektif tu. Okey, harap-harap betul lah. InsyaAllah. Terima kasih doktor. Nanti bila assignment proposal baru saya pening baca. Macam-macam keluar. Lepas tu cakap, doktor kan ajar macam ni, bila pula saya ajar macam ni. Itu kefahaman yang berbeza. Satu lagi doktor nak tanya, kalau latar belakang family semua tu dia boleh jadi sebagai kita punya IV ke doktor? Okey, sebaiknya elakkan demografik menjadi variable kajian. Elakkan. Elakkan dia bukan satu kajian yang bagus lah. Sebab demografik ni dalam bab 4 memang wajib kita report macam berapa persen lelaki, berapa persen perempuan, pendapatan, tahap pendidikan, itu memang kita akan report dah. Dalam bab 4. Walaupun tak ada dalam objektif, memang itu syaratnya mesti kita report latar belakang sampel. Okey, kalau kita nak tengok latar belakang education pun yang mempengaruhi akademik anak-anak pun itu adalah ni juga demografik juga doktor? Itu pun demografik. Elakkan yang tu. Yang tu sebab memang dah ada tajuk di bawah dalam bab 4 tu memang ada satu topik kita report profile demografik sampel. Okay. Kita akan buat graf semua tu. You akan belajar tu dalam subjek kaedah pendidikan kuantitatif sem depan. So you kena macam ni. You kena decide dah sem ni. Nanti proposal you punya kajian you nak buat kuali ke kuanti. Jadi kalau you decide nak buat kuali, sem depan ambil subjek kuali. Siapa yang buat kuanti, sem depan ambil subjek kuanti. Baru betul-betul praktikal you ambil kelas. Jadi janganlah you buat kajian kuali yang masuk kelas kuanti, pening ya. Bukan kita kena ambil dua-dua ya doktor ya. Kita boleh pilih je. Setahu saya boleh pilih. Kita kena ambil dua-dua, tak tahulah. Saya rasa kita punya total kredit 20. Wajib lah doktor? Kena ambil dua-dua. Sebab kita kena masukkan 20. MT15 wajib untuk kami. Kan wajib kena terpaksa ambil jugalah dua-dua. Ya. Tak apalah, knowledge doktor. Okey, saya suka. Suka tak apa. Korang memang suka cari masalah, sebab tu korang sama belajar. Taklah doktor, bukan cari masalah. Betul. Alright. Saya nak cuba boleh doktor untuk next? Boleh Anissa ya. Alright.
Ini saya dah cuba-cuba buat sendiri tapi saya nak kira macam nak doktor semak je lah. Okay. Untuk IV saya ada 2. Yang pertama, pendekatan konvensional yang membosankan. Dah cakap awal-awal ni bosan Jana. Kalau ini isu dia. Alright. Sebab saya lebih kepada pembinaan modul doktor. So, IV kedua? Yang kedua, PDPR implikasi COVID-19. PDPR? Double colon and then implikasi COVID-19. Maksudnya isu dia lah PDPR ni nanti akan menyebut. Itu bukan IV, itu tajuk tu. Yang PDPR lah, PDPR. PDPR Okay, DV apa? Masalah keciciran 3M. Oh, banyak ni, mana satu nak fokus ni? Kenapa doktor cakap banyak? Yang tak apa, yang tu nanti saya akan spesifikkan lagi. Tak apa. Okay. Umum saja. Okay, cuba cerita sikit nak kaji apa sebenarnya? Alright, so memang saya tahu yang 3M ni banyak tapi saya akan spesifikkan lagi sebab saya tak decide nak pilih yang mana sebab itu tak apa. Yang tu tak apa. Sekarang ni saya tak jelas. Nak buat apa? Nak buat apa? Secara umum dulu. Okay. Saya nak menjurus kepada pembinaan modul. Okay. Jadi maksudnya yang 2 ni kita punya isu. Okay, isu ni menyebabkan masalah keciciran ini berlaku. Jadi dengan masalah yang ada ni saya come up with pembinaan modul untuk overcome masalah ni. Jadi pembinaan modul tu tak masuk dalam rangka kan doktor? Mod apa? Master mod apa? B. Mod B. Hasilnya nak buat modul. Lepas tu nak tengok kita bangunkan modul, lepas tu kita membangunkan modul, lepas tu kita uji pada anak-anak dan kita menilai lah macam gitu. Oh, itu macam ada eksperimen tu. Dia maknanya kena uji sebelum dan selepas kan? Ya, semasa dan selepas. Dia jadi eksperimen lah Anissa dah buat eksperimen ni? Complicated ke doktor? Complicated sebab dia kena collect data banyak kali. Maknanya banyaklah laporan kena buat. Bab 4 tu. Tapi kalau Anissa suka, proses je lah. Penyelidik dah ada kan? Anissa, penyelidik dah ada kan? Dah ada calon. Tak bincang lagi lah dengan penyelidik? Sudah, tapi saya belum apply lagi dalam, bukan secara umumnya dah kita bincang lah. Dah bincang. Okey, penyelidik macam mana? Dia setuju ke buat eksperimen? Ini lebih kepada eksperimen ke doktor? Yalah, sebab ada pre-test dan post-test. Oh, yang doktor kata tadi. Sebab bila you nak menguji kebersihanan modul, you akan uji sebelum dan selepas, betul tak? Betul. Jadi dia eksperimen lah. Dia akan ada control group, experimental group. Secara detail kami tak masuk lagi kepada objektif kajian. Cuma saya ada diskusi sikit tentang inilah saya punya idea, begitulah secara umumnya. Sebab benda ni berkaitan, yelah maksudnya memang dia punya forte jugalah saya punya tu kan, saya punya pensyarah punya tu area dan dia kata okey, dia kata cuma objektif ni saya tak bincang detail dengan dia lagi. Apa pendapat doktor? Complicated ke bagaimana? Kalau you nak yang complicated ke you nak yang senang? Itu je. You yang decide. Alright. Saya apa-apa pun boleh sebab saya nakkan hasil sebenarnya. Okay. You nak jalan panjang ke jalan shortcut? Shortcut. Kalau belajar sesuatu pun okey doktor. Okey. Kalau shortcut inilah. Maknanya buat survey je. Hubungan saja. Yang macam itulah. Bukan kaji hubungan saja, tak. Bukan kaji hubungan saja. Bila mock B dia tak boleh hubungan saja, dia kena ada kaji pengaruh juga. Tapi maknanya you tak perlu buat pre-test dan post-test, tak perlu buat modul. Maknanya buat survey biasa sajalah. Atau kita boleh gunakan modul sedia ada dan kita uji dia. Boleh doktor? Sama juga pre-test dan post-test. Sama juga. Bila melibatkan pengujian,
Itu dah eksperimen dah. Okey, kalau pendapat doktor sendiri, kalau macam contoh saya ada dua IV ni dan satu DV ni. Okey, sebenarnya sebab tu saya kata tadi dia lebih kepada saya nak overcome, macam kita nak overcome masalah keciciran ni. So kita come up with some approach lah. Itu saya punya matlamat sebenarnya. Dan kita yelah itulah saya buat jadi ya. Betulnya Nisa, saya cadang macam ni. Kalau saya jadi Anissa, yang master ni saya buat survey, yang nak hasilkan modul untuk menghasilkan satu intervensi untuk mengatasi masalah keciciran 3M tu untuk PhD. Nak kena sambung terus apa ni? Kan, jadi sambung je kajian master tu ke peringkat PhD. So bila peringkat PhD you menghasilkan satu modul dan satu intervensi untuk mengatasi masalah keciciran 3M. Jadi maksudnya bila you buat susah tu prosesnya banyak, berbaloi sebab itu PhD. Kalau master ni kalau itu saya kata you yang pilihan di tangan Anissa, you nak jalan panjang ke jalan pendek, itu je. Shortcut ke nak jalan jauh, macam tu lah. Maksudnya kalau master ni sebab dia tidaklah penekanannya tidak seperti PhD, jadi kita maksud doktor kita boleh just go through the kajian yang sedia ada lah. Maksudnya modul-modul sedia ada pun dah mencukupi maksudnya. Kenapa nak libatkan modul juga? Bukan tak perlu modul pun kajian ni. Okay. Tak perlu modul pun. IV, DV dah ada. So dia kalau kuanti just ada kuesioner untuk mengukur pendekatan konvensional, satu kuesioner PDPR, satu lagi kuesioner masalah keciciran 3M. Kalau kuali pula sama jugalah, kena cari literature lah tiga-tiga ni. Jadi nanti ini ada, kita boleh buatkan ia hipotesis juga ke doktor? Kalau kuanti boleh buat hipotesis lah. Okey, cuba buat awak objektif dulu, saya tengok. Katakanlah you buat survey, okey, cuba buat objektif yang ni dulu. Survey yang kotak pertama. Okey. Survey tu macam mana saya tak nampak lah doktor. Survey tu yang kita ada soal sidik lah. Okey. Okay. So, okey, kalau kotak yang pertama ni, apa objektif you boleh buat? Meneliti, mengenal tak boleh tadi dulu. Mengenal pasti keberkesanan pendekatan konvensional. Betul ke doktor macam tu? Tak betul. Sebenarnya mengenal pasti keberkesanan pendekatan konvensional terhadap keberkesanan. Anissa, sekarang ni jangan relate dengan DV lagi. Mula-mula saya dah ajar tadi kan, banyak contoh dah tunjuk. Sekarang ni untuk objektif pertama, just tengok variable ini sahaja. Jangan relate dengan DV. Jadi kalau saya nak buat mengenal pasti pendekatan konvensional, saya nak saya tak nampak sebenarnya doktor. Tak nampak sebab you sendiri confused apa yang you nak buat. Sebab saya dah come up with objektif yang tu lah. Jadi bila dah ubah sikit saya tak dapat bayangkan. Saya tak ubah pun sebenarnya ni. Cuma tak ada modul je. Modul pun you tak masukkan dalam ni kan. Okay. So sekarang ni untuk objektif pertama you boleh buat mengenal pasti jenis pendekatan konvensional yang diamalkan. Okay, oleh guru kan. Sampel you siapa? Guru. Kalau yang sampel sedia ada yang saya fikirkan ni adalah murid. Murid sebab yang itulah. Tapi mungkin bila saya tak melibatkan modul ni, saya boleh juga melibatkan cikgu. Okey, you boleh buat ni pendekatan mengenal pasti jenis pendekatan konvensional. So dia ada beberapa jenis lah dalam kuesioner tu. Okey. Yang pertama. Kedua, mengenal pasti apa? Ni PDPR ni kuesioner tu dia tanya tentang apa? PDPR. Anissa? Ya. Kuesioner tu dia kaji tentang apa? PDPR tu. PDPR ni maksudnya lebih kepada bagaimana
Sebabnya bila saya relatekan dengan masalah keciciran ni, ialah macam mana sejauh mana kan keberkesanan PDPR tu terhadap hasil pada anak tu sendirilah. Okay, itu masalah kajian. Yang saya tanya PDPR tu, soalan dia nak kaji apa? Dia nak ukur apa PDPR tu? Masalah PDPR ke? Jenis PDPR ke? Apa benda? Maksudnya keberkesanan. You punya questionnaire memang terus ukur keberkesanan PDPR ke? Doktor, bila doktor masuk questionnaire, sebenarnya saya tak pergi ke questionnaire lagi sebab that's what saya kata. Yang sebelum ni saya punya fokus ialah kepada peminat modul. Jadi bila macam mana ni? Kalau nak buat modul, raka konsepnya bukan macam ni. Oh, okay. Dia kena dekat sini memang ada modul ni. Okay, let's say saya tak nak peminaan modul tadi kan. Okay, yang itu saya kurang jelas maksud doktor questionnaire terhadap PDPR ni, maksudnya PDPR ni kita nak persoalkan apa, maksudnya begitu. Kita nak ukur apa PDPR ni, nak tengok apa, masalah apa PDPR ni, masalah PDPR ke? Okay, PDPR ni contohlah kalau yang ada mungkin internet access, and then kecekapan guru, kompetensi guru, boleh. So saya rasa masalah lah ya, masalah PDPR boleh. Masalah PDPR. Okay, nanti untuk sementara lah, nanti kalau you jumpa questionnaire you ubah Okay, lepas tu masalah keciciran 3M. Okay. Untuk objektif yang kedua, mengenal pasti masalah PDPR di kalangan murid. Kan? So katakanlah dalam questionnaire tu ada 3, katakanlah ada 3 Hanisa, bukan saya kata mesti 3 ya. Ini saya bagi contoh ada 3. Jadi you akan antara 3 ni you akan tengok peratus dia apa, yang mana tinggi masalah PDPR tu, yang mana satu tinggi. Okay. Okay, lepas tu baru kita tengok anak panah. Okay, kita tengok mana pasti hubungan di antara pendekatan konvensional dengan masalah keciciran 3M di kalangan murid. Itu yang ketiga. Yang keempat, sebab you mood B B. Bila mood B kena buat satu pengaruh, mengenal pasti pengaruh PDPR terhadap masalah keciciran 3M. Kan? Siaplah objektif. Siap objektif, siap soalan kajian. Hipotesis ada berapa Nisa? You punya objektif tadi ada berapa? Kalau yang objektif tadi ni ada 1 je lah doktor. Okey. Yang ketiga tadi objektifnya nak tengok hubungan antara pendekatan konvensional dengan masalah keciciran. Okey, objektif yang keempat mengenal pasti pengaruh masalah PDPR terhadap masalah keciciran. So hubungan maksudnya hipotesis ada 1 lah doktor, betul? Siapa boleh bantu Anissa? Hipotesis dia ada berapa? So maksudnya yang pengaruh tadi pun kita boleh jadikan hipotesis. Ya. 3 dan 4. Okey. Jadi 3 dan 4. So hipotesis Anissa ada 2. Okey, cuba buat hipotesis tu nak dengar. Terdapat? Doktor, my learning style is different. Saya tak boleh jawab on the spot. Saya kena study dulu. Saya kena go through balik. Tak apa, nak go through apa? Benda mudah je. Saya tak boleh nampak doktor, betul saya kena statik. Saya kena study duduk balik. Saya memang kita jangan selalu cakap kita kena statik tau. Itu satu doa juga. Yang sebenarnya boleh, tapi boleh je you buat. Okey. Alright. Macam ni Anissa. Okey, cuba ni tukar variable je. Cuba baca hubungan ni. Baca satu. Terdapat? Terdapat. Sekejap saya tengok saya punya IV tadi tu. Okey. Terdapat hubungan di antara pendekatan konvensional yang membosankan dengan yang membosankan tu jangan letak. Sebab kita tak tahu bosan ke tak lagi. Okay. Pendekatan konvensional saja. Ya. Okey, terdapat hubungan di antara pendekatan konvensional yang signifikan. Terdapat hubungan yang signifikan di antara pendekatan konvensional dengan masalah keciciran 3M.
Boleh pun. Mana kinestetiknya? Doktor saya tak nampak. Yelah, maksudnya gitulah. Saya minta maaf memang. Sebab Ini kecam insyaAllah. Anissa, you look down at yourself. Jangan macam tu. Ya? Sebenarnya you boleh je. You selalu rasa macam you tak boleh buat. Sebenarnya you boleh. Bukan doktor, saya yakin saya boleh buat. Tapi saya perlukan masa untuk memahami. Itu saja. Sebab you fikir you perlukan masa tu masalah. Okey, saya ubah doktor. Kan? Ini cepat. Okey. Kan? Kita berfikir ini cepat macam tu. Latih benda macam tu. Okey, masuk master ni saya ubah insyaAllah. Okey. Okey. Alright. Petisi kedua, Anissa. Okey, petisi kedua. Okey. Terdapat hubungan yang signifikan di antara petisi kedua tadi pengaruh. Pengaruh ya. PDPR dengan masalah keciciran. Terdapat pengaruh yang signifikan. Tukar je. Terdapat pengaruh yang signifikan. Terdapat pengaruh yang signifikan di antara masalah PDPR dengan masalah keciciran 3M. Settle. Dah settle. Tinggal lagi you cari questionnaire saja. Alright, thank you doktor. Siap master. Dapat CJ. InsyaAllah doktor. Alright, dapat. Lepas modul. Kalau modul maknanya tak siap lagi. Buka modul kena tambah lagi. Okay. Lain nanti sebab tu saya cadang modul tu you buat masa PhD lah. Boleh doktor. Dia berbaloi lah kesusahan tu dengan level dia kan. Okay. Lagi pun lebih ringan lah. Kepala you akan lebih ringan lah. Alright. InsyaAllah doktor. Alright. Terima kasih. Sama. Okay, Anissa boleh ya? Saya cuba doktor. InsyaAllah boleh. Saya boleh. Okay. Alright. Yang lain? Saya cuba doktor. Okay. Tu bagi laluan pada kita Nurul dulu. Kita Nurul nak angkat jangan dah. Apa kat sana? Sorry doktor, saya nak tanya soalan saya. Nurul. Soalan saya, tajuk tu boleh ke kita combine dengan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris doktor? Contoh penggunaan saya kan tajuk saya kan masalah pembelajaran kan, boleh ke saya letak murid LD upload learning disabilities? Okey, biasanya examiner akan tegur kalau kita campur bahasa. Maksudnya kalau bahasa Melayu je lah. Gunakan istilah bahasa Melayu lah. Okey, Helen. Okey doktor, saya nak cuba Ya. Okey, saya untuk makluman doktor, saya MOTSI doktor. Okey, Musi. Okey, alright. Okey, IV saya, IV utama saya kaedah pembelajaran PDPR. Saya ulang, kaedah pembelajaran PDPR. Okey, subkontrak dia kalau ikutkan dia ada 3 je lah. Online, offline dengan offsite. Okey, untuk makluman ya. Dah cukup questionnaire lah ya? Ya betul doktor. Alright. Okey, yang kedua, IV kedua kita ada sikap murid ataupun kesediaan dan sikap murid. Dalam tu ada 3 konstruk, komitmen, emosi dengan berwawasan. Okey, 3 subkonstruk juga sikap Betul. sikap murid. Okey. DV? Okey, DV dia pencapaian akademik murid tingkatan 2 subjek bahasa Inggeris di sekolah saya lah, SMK Bandar Baru Sungai Buloh di Gombak. Sampai you, murid apa tadi? Prestasi akademik murid tingkatan 2. Allah. Saya spesify lagi, murid tingkatan 2 dalam subjek bahasa Inggeris. Okey, macam ni ke? Betul tak? Ya betul doktor. Okey. So, prestasi betul Okey. Kaedah Boleh. PDPR ada 3 subkonstruk, sikap murid ada 3 subkonstruk, Ya betul. prestasi subjek bahasa Inggeris tingkatan 2. Okey? Ya betul. Okey. Masalah ni kuanti kan? Ya betul doktor. So objektif dia yang pertama mengenal pasti jenis kaedah PDPR yang diamalkan oleh guru di SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Alright. Yang kedua mengenal objektif yang pertama tu Ellen, you akan tengok peratus dan Ya, betul. You akan tengok antara 3 kaedah PDPR ni yang mana yang paling dominan. Ya betul doktor. Right? Okay. Okey. Yang kedua mengenal pasti tahap kesediaan murid dalam kalangan murid tingkatan 2 di SMK BBSP lah Bandar Baru Sungai Buloh. Okay. Okey.
Yang ketiga, mengenal pasti pengaruh di antara kaedah PDPR dengan pencapaian akademik murid tingkatan 2 dalam subjek bahasa Inggeris. Tadi kesediaan ke sikap lah? Saya ulang. Di sikap dan kesediaan. Saya tambah actually. Okey, kuesioner tu uji sikap ke ukur Dia sikap sahaja. Tapi saya nampak sekarang ni dia macam dah kesediaan murid pun terlibat juga, Doktor. Okey, Macam mana, kita tak boleh tukar. Jangan tukar Kalau kuesioner itu hanya mengukur sikap, kita letak sikap saja. Kalau tak, Sikap dia tak saja? valid. Oh, okey, alright. Kalau kuesioner tu dia ukur sikap dan kesediaan, baru kita letak. Oh, okey, Doktor. Kalau tak, dia tak valid dah kuesioner tu, sebab dia tidak mengukur kesediaan, tapi kita kata dia mengukur kesediaan. Okey, alright. Okey. So saya tukar yang tu je lah, saya buangkan. Yang terakhir, mengenal pasti hubungan di antara. Yang ketiga tadi, you kata pengaruh kan? Ya, betul. Okey, Pengaruh. Mod C elakkan pengaruh sebab pengaruh dah advanced statistik. So elakkanlah, saya gunakan hubungan je lah. Buat hubungan je lah. Okey. Mengenal pasti hubungan di antara kaedah PDPR dengan pencapaian akademik murid tingkatan 2 dalam subjek bahasa Inggeris. Betul. Dan yang terakhir sekali, mengenal pasti hubungan di antara sikap murid dengan pencapaian akademik bahasa Inggeris. Betul, very good. Okey. Soalan kajian you faham kan, copy paste? Ya, faham Doktor. Copy paste je. Okey, cuba buat hipotesis pula. Okey, ya. Okey, ya. Soalan kajian. Okey, H1 Yang ni kita akan ada dua sahaja sebab dia tak melibatkan yang lain, tu adalah tahap dengan jenis. So saya gunakan hubungan sahaja, Doktor. So kita ada dua hipotesis, HA1. Hipotesis HA1. Sekejap je, Doktor. Okey, terdapat perbezaan yang signifikan. Itu dah tak tally dengan objektif. Perasan tak? Objektif ada perbezaan tak? Tak ada. Nampak? Tapi kan dia membandingkan, Doktor, kaedah dengan pencapaian semua tak payah. Tak. Kalau objektif kata hubungan, Okey. macam ni hubungan ni. Satu B je. Satu IV pertama ialah hubungan antara kaedah PDPR. So hipotesis saya ajar tadi copy paste. Ingat tak? Ingat, berbanding-banding soalan lah, ikut pada soalan kajian. So soalan kajian hubungan juga kan? Ya, betul. So hipotesis pun kena hubungan. Okey. Hipotesis pun copy paste ya? Sudah tukar kak? Tiba-tiba hipotesis tukar perbezaan. Itu dah salah. Saya sebut perbezaan tadi Oh, ya ke? Sebab copy paste kan? Okey, terdapat hubungan yang signifikan terdapat hubungan signifikan di antara kaedah PDPR dan pencapaian akademik murid tingkatan 2. Yang kedua, terdapat hubungan yang signifikan di antara sikap murid dengan pencapaian akademik murid tingkatan 2. Ya, baru betul. Okey, kita salah sebut tadi. Faham ya? Okey, faham, Doktor. Analisis data pula, Ellen. Okey, analisa data untuk yang hubungan ni, kedua-duanya menggunakan correlation lah. Okey, yang satu dengan dua? Satu dengan dua, kita akan gunakan descriptive means. Means atau peratus ya? Means atau peratus. Okey, settle. Settle Sampai bab 4 you dah clear dah? Okey, Doktor. Thank you. Doktor yang mudahkan tadi. Sebenarnya saya memang zero tadi. Saya zero tadi. Total zero. Tapi doktor dah bagi tahu kaedah yang amat mudah actually. Terlalu mudah. Okay, good. Thank you, Doktor. Okay. So you can start writing Siapa yang dah clear objektif, soalan kajian dan analisis data tu, boleh start menulis dah proposal. Okay, Doktor. Thank you. You nak start bab 1, bab mana terpulang lah. Ada orang dia start bab 1 dulu, ada orang start bab 2 dulu. Ikut you selesa. Alright. Okay. You boleh start 3-3 serentak pun boleh. Tak ada masalah. Boleh. Tapi doktor, proposal tiga kan doktor? Bertiga bab saja Anissa. Okey. Anissa pun dah boleh start menulis dah clear tadi. InsyaAllah saya buat. Okay. Right. Okey doktor, boleh next ke? Sempat ke? Boleh. Ni, okay ni. Okey, saya try doktor ya Allah, tak tahu. Tak apa, kita belajar, salah tak apa. Ni takut salah teruk ni. Yang dia 10 punya kali pun saya boleh ulang, tak apa. Saya pun sama pun tadi, gemuruh tadi.
Yang mana mau lagi? Ni doktor, apa tu ada yang first IV tu parenting knowledge. Sekejap parenting knowledge okey. Ni kuanti juga ya? Kuanti. Saya tak tahulah sebab yang masa saya tu saya buat kuanti. Jadi saya risau doktor nak buat kuali. So sebab saya tak ada knowledge. Sebab tak ada knowledge. Better pun kuanti lah sebab ada pengalaman dah. Parenting knowledge. Lepas tu yang IV kedua kekerapan penggunaan gadget dan skrin. Okey. Jadi? Okey. Lepas tu dia punya ni prestasi akademik di tadika. Based on apa saya nak buat untuk semester 2 punya exam lah. Betul macam ni? Ya. Okey. So kalau nak buat kuanti dah jumpa kuesioner ke? Ke tak ada lagi? Tak ada lagi. Tapi saya itulah saya sorry? Ni ambil daripada literature ke berapa ni? Tidak. Saya punya interest. Oh, itu bahaya tu. Kena check dulu. Ada ke tak? Ada ke tak literature? Literature tu ada, tapi saya risau kuesioner ada ke tidak. Itu. Sebab kalau ada literature, contohnya macam ada you jumpa artikel jurnal tu dekat belakang tu dia ada lampikan kuesioner. Itu boleh ambil. Jadi you confirm dah ada kuesioner ni. Ya? Tapi doktor dulu yang waktu yang saya buat dulu, bukan nak compare lah berdasarkan pengalaman saya kan doktor kan. Saya mereka sendiri doktor tu lepas tu jalankan T-test. Nak tengok dia, tak tahulah doktor, saya buat dengan lecturer di UKM. Dia yang apa tu dia balik kuesioner sendiri. Dia lepas tu dia validkan saya punya ni, lepas tu baru saya present dekat UiTM tu. Macam mana dia validkan kuesioner tu, kuesioner kuantitatif tu? Kalau tak salah saya seingat saya lah berapa belas tahun lepas dah ni doktor, 14 years, 15 years kan. Dia guna apa tu T-test juga ke? Tapi guna SPSS program lah untuk tengok. Masa tu you collect data berapa orang? 120 orang. Berapa kali collect data? Sekali collect data yang waktu event tu, sebab saya buat apa questionnaire on apa dark race event under Kiwanis Foundation. Okey, macam ni lah. Yang lepas tu biarlah berlalu. Okey. Sebab mungkin tak apalah itu master kan. Jadi tak apa. Sekarang you dah tahu apa fungsi dia untuk kita develop kuesioner sendiri. Okay. So sekarang ni you dah apa ni ambil PhD Masters. Hari tu kata UKM dah ambil master? UiTM saya ambil masters. Saya refer kepada apa lecturer luar UKM untuk bantulah on SPSS tu. Okay. Tapi bidang berbeza. 2 kali ke ambil master ni? Ni second time saya buat masters. The first one saya buat dalam mass communication, majoring in PR and journalism. Oh, kenapa sampai 2 kali ambil master? Dulu saya memang bidang PR. Then lepas tu bila saya dah get involved selama berbelas tahun dalam bidang early childhood, so saya rasa saya pun perlu ada pemantapan lah, mestilah ada apa peningkatan dalam hidup saya kan. So ini adalah salah satu saya punya inilah nak meningkatkan knowledge saya. Okey, sampai 2 kali ambil master ni. Ini sepatutnya dah advance ni 2 kali master. Master kuasa 2. Ya Allah, kira 14 tahun lepas doktor. Tak kira kot. Aduh, ni terlebih rajin pula aduh. Okay, macam ni oleh kerana ni Nick reka sendiri, cari literature dulu ni cari literature, cuba cari ada tak kuesioner. Gadget, parenting knowledge, prestasi tak ada masalah lah, dia tak perlu kuesioner ni, dua IV ni. Cari kuesioner dulu. Doktor, kalau kualitatif tak perlu.
Perlu juga sebab Perlu juga. dia nak, Okey, dia nak okey. buat soalan interview kena rujuk researcher juga, nak ada daripada soalan researcher. Okey. Sebab InsyaAllah Doktor. kita akan rujuk soalan researcher, lepas tu baru kita bagi pada pakar untuk sahkan. Okey, insyaAllah Doktor. Saya cuba tengoklah. Tapi tengok okey kata Tengok balik ada tak instrumen Kalau ada instrumen boleh proceed, tak ada masalah. jadi kalau saya nak ni pasal objektif saya boleh Doktor? Nak boleh. tak boleh objektif. Boleh. Kalau betul lah kan. Nombor 1, mengenal pasti tahap parenting knowledge. Nombor 2, mengenal pasti kekerapan penggunaan gadget dan skrin oleh pelajar tadika tu. Lepas tu nombor 3, mengenal pasti hubungan parenting knowledge terhadap pencapaian akademik di tadika. Akademik student di tadika. Mengenal pasti kekerapan penggunaan gadget dan skrin terhadap pencapaian pelajar pencapaian akademik pelajar di tadika. Yang keempat apa tadi, mengenal pasti apa? Mengenal pasti mengenal pasti hubungan kekerapan penggunaan gadget dan skrin terhadap pencapaian akademik pelajar di tadika. Betul tu. Nanti kalau anda kata ni cari literature, ni ada nak ubah IV ke apa kan? Nanti objektif yang sama, ni ubah variable saja. Objektif sama. Okey. Macam tu je. Okey. Okay. Lepas tu hipotesis dia terdapat pengaruh yang signifikan di antara tahap parenting knowledge dan kekerapan. Ni ada cakap pengaruh ke tadi? Objektif? Tahap, sorry. Tahap tak perlu hipotesis ni. Deskriptif tak perlu hipotesis. Tadi anak panah ni Nik cakap apa? Jadi mengenal terdapat pengaruh yang signifikan di antara hubungan parenting knowledge dan kekerapan penggunaan gadget dan skrin terhadap pencapaian akademik pelajar di tadika. Ni hubungan ni pula. Apa ni? Objektif pukul 9 lebih dah. Aduh. Apa ni? Ni punya objektif tadi apa? Ni yang ni. Mengenal pasti apa? Mengenal pasti hubungan parenting knowledge. Okey. Kenapa tiba-tiba hipotesis jadi pengaruh? Saya dah cakap copy paste objektif. Terdapat hubungan yang signifikan. Masya Allah. Senang je. Allahu Akbar. Ya. Apa? Jangan lupa. Ya. Terhadap hubungan yang signifikan di antara antara parenting knowledge terhadap ni. Lepas tu yang satu lagi pun ni juga kan. Nombor 4 tu kan. Terdapat hubungan juga yang signifikan. Betul. Okey. Ni jangan ubah tau. Kena tally dengan objektif ya. Okey. Ingat Doktor, ingat. Nampak dah cara nak buat nampak dah, ubah IV ke nak ubah DV. Objektif sama, hipotesis sama, ubah boleh Okey, insya-Allah Doktor. Tapi yang penting tu questionnaire lah, jumpa questionnaire dan baru kita boleh ambil. Cari. Okey. Cari questionnaire sebab saya risau sebab kalau parenting style tu memang confirm ada. Parenting knowledge saya tak pasti ada atau tidak questionnaire-nya. Okey. Gadget ni mungkin sebab Nik punya beberapa gadget tu lain sikit pada yang lain. Nik punya tadi gadget dan apa tadi? Screen. Maksudnya dari segi laptop ke apa kan? Saya takut tak ada questionnaire tu. Sebab Nik punya buat sendiri kan? Beberapa tu. Jadi kalau tak ada questionnaire, tak jumpa questionnaire, jadi mungkin gadget tu berubah kepada yang ada questionnaire yang ada gadget. Ya? Nanti boleh tanya-tanya juga kawan-kawan sebab ada 2-3 orang tadi buat gadget juga. Boleh Doktor, insyaAllah. Jadi kalau you all boleh share lah maklumat literature tu ya, sama-sama dalam grup. Sharing of knowledge. Okey Doktor, bila Doktor cakap pasal questionnaire tu tadi, yang itu kita boleh dapatkan daripada thesis ataupun artikel jurnal Doktor? Dua-dua.
Artikel jurnal bukan semua artikel jurnal dia beritahu, dia ada share questionnaire, bukan semua. Kalau ada setengah Mak Saleh dia memang letak dekat dapatan kajian dia punya questionnaire. Okey. Tapi bukan semua artikel jurnal ada. Biasanya artikel jurnal tak ada. Yang confirm ada dalam tesis. Tesis, alright. Tapi So tesis pun di dalam dapatan dia di bahagian inilah metodologi ke doktor bukan? tak. Dia dekat, kalau questionnaire, maklumat questionnaire dalam bab 3. Bab 3. Di bawah tajuk instrumen itu maklumat, tetapi questionnaire itu berada di belakang dekat lampiran. Lampiran, alright. Faham? Saya ada sharekan ni kan. Mana you nak cari ni ya. Dekat Maito ke ya. Okey, katalah saya try lah, kepuk ada kan. Parental knowledge ni. Parental knowledge ada 500 lebih kajian. Tetapi dia bukan parental knowledge tau, nampak tak? Ni parent, tak ada ni. Dekat Maito punya website memang tak ada. Dia ada parental involvement ada. Jadi itu caranya. Contoh ni nak buat parental knowledge. Tapi cari katalah cari kat Maito tak ada, cari dekat online journal lain dia kan. Jadi cari kat library punya website pun tak ada. Jadi katakanlah yang ada hanyalah parental involvement. Jadi ni boleh tukar ni punya ni kepada parental involvement. Contohlah, saya bagi contoh anda kata tak ada. Ni. Ni. Faham. Okay. Macam tu cara dia. Okay. Parental involvement. Dia jadi parental involvement sebab yang itu je yang ni jumpa questionnaire konon-kononnya. Faham Okay. Faham. Sangat faham. Okay. Lagi satu apa tadi? Gadget kan? Okay, gadget. Kita try pula kod Melayu kod ada kan? Sebab yang Malaysia punya kan ada juga TC yang Melayu punya dalam ni. Okay, gadget ada 3 local mobile brand mobile shopping application prototype, ini bukan. Penerimaan warga emas terhadap aplikasi teknologi dan penyampaian dakwah, ini pun bukan. Penerimaan e-buku, ni bukan Guna peranti doktor, peranti gadget dia bahasa Inggeris. Okay. Peranti ada 149 reka bentuk dan apresiasi. Tengoklah yang mana paling related dengan ni punya kajian. Ini memang ambil masa sikit untuk kita tengok literature. Biasanya orang tengok literature ni berbulan-bulan tau. Tapi kita tak cukup masa kan. Kalau berbulan-bulan satu semester pun dah 3 bulan kan. Jadi bila nak siap dia? Betul doktor. Saya boleh duduk dekat bilik ni apa tu journal daripada pagi dia buka sampai malam. Dululah. Time muda. Time muda. So itu macam itu caranya. Faham Alright. Okay. Thank you so much. Sama. Okay, so yang lain-lain kita sambung minggu depan insyaAllah. Allah, tak sempat. Pukul 9 lebih dah. 9 lebih dah. Okay. Saya baru bersemangat doktor. Baru semangat. Kakak dah semangat tu minggu depan. Minggu depan pula. Okay, minggu depan kita akan pukul 5, kelas kita 5 suku Okay. Pukul 5 suku tu terus semua kita akan terus start untuk saya semak you all punya masalah kajian. Hari ni saya kena ajar dulu objektif supaya you nampak macam mana nak tally kan. Itu. Tak apa, kita ada banyak masa, kita ada 3 bulan, jangan risau. Tentang minggu depan tukar tajuk pula you all kan. Maksudnya apa dia? Kajian ni nanti doktor nak untuk minggu depan nak bincang tentang masalah kajian, maksudnya doktor punya nota ke ataupun kita nak kena present ni? Saya nak check yang you all punya ni, you all punya IVDV.
Oh, masih lagi lah. Siapa yang boleh, sebab ramai lagi ni, kita Ah, punya kelas ni ramai. Ni baru berapa orang. Sebab tu masalah kalau kelas ramai ni. Kalau tak sempat itulah. Okey. So jangan pergi jauh sangat, jangan fikir yang lain lagi. Settlekan dulu yang basic, rangka konsep, soalan kajian, objektif, apoteosis dan analisis data. Okey, siapa yang dah clear, boleh start menulis bab 1 sampai bab 3. Siapa yang belum clear, bab 2 dah boleh start menulis sebenarnya bab 2. Literature review dah boleh start. Pun kalau tak berani nak menulis lagi, yang mana